Tengok komen orang. Percubaan suara 1, 2, 3. Okey. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin, hadirat, para penonton, para followers page Wakaf An-Nur, apa khabar semua? Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Taala dengan limpah rahmat serta kasih sayangnya dapat kita dipertemukan pada malam ini, malam Jumaat, malam yang penuh barakah, dalam program Buala Bicara Forum Cinta Gaza dengan tajuk Polemik Tanpa Nokta secara live dibawakan menerusi FB page Wakaf An-Nur, 2 dekad bermakna 2 dekad membela. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan, para penonton sekalian, dalam membicarakan forum Cinta Gaza Polemik Tanpa Nokta ini, kita bawakan 2 ahli panel yang saya kira tidak asing lagi di kalangan tuan-tuan dan juga para penonton sekalian, sering muncul di kaca TV dan juga di laman FB yang mana tuan-tuan, puan-puan barangkali merupakan followers beliau ataupun sering mengikuti maklumat terkini di page ataupun IG beliau. Jadi saya kenalkan tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, ahli panel kita yang pertama iaitulah dia bukan khas, iaitulah Piu Rahman Ihsan Muhammad Sofian yang juga merupakan pendakwah, penceramah bebas dan juga aktivis pertubuhan wilayah Ummah. Apa khabar Piu Rahman di sana? Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Ustaz Nazar yang saya kasihi, alhamdulillah saya naik 10 kilo sepanjang PKP ni. Luar biasa. Luar biasa. Lepas PKP menurun, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah Ustaz. Sebabnya momentum raya masih ada lagi ni. Subhanallah, duduk rumah mak Ustaz. Jadi bila duduk rumah mak ni banyak nikmat, makan. Alhamdulillah. Mak tak berhenti mencurahkan kasih sayang dia kepada kita. Jadi ini hasilnya. Tapi kita kena muhasabah sebab sekatu hari pernah seorang lelaki lalu depan Sayyidina Umar Al-Khattab dalam keadaan perutnya membusung ataupun besar, buncit. Maka Sayyidina Umar tanya apa ni? Dia bergurau dengan Sayyidina Umar, dia kata apa? Ini adalah nikmat daripada Rabb, nikmat pada Allah. Maka Sayyidina Umar Al-Faruq yang digelar sebagai pemisah antara hak dengan batil, tahu mana betul mana buruk, maka Sayyidina Umar kata ini bukan nikmat pada Allah tapi bala. Jadi muhasabahlah kat saya. Saya sebenarnya segan tengok Ustaz Nazar. Saya kenal Ustaz Nazar lama dah. Tetap alhamdulillah subhanallah. Harap tu bukan bala lah, tu nikmat yang wajar disyukuri ya. Amin amin insya-Allah. Insya-Allah. Jadi insya-Allah panel kita yang kedua yang akan bersama dengan kita sebentar nanti kita bawakan khas Tuan Nadir An-Nuri yang merupakan pengasas Cinta Gaza Malaysia, satu-satunya rakyat Malaysia yang memilih untuk menetap di bumi Palestin. Jadi insya-Allah Tuan Nadir akan bersama dengan kita sekiranya tidak apa aral sebentar nanti kerana beliau pada saat ini ada mempunyai urusan yang lain yang perlu diuruskan. Jadi sama-sama kita doakan agar line kita ini berjalan dengan baik, tidak ada gangguan. Tidak terputus-putus dan juga kita mohon juga doa agar Tuan Nadir dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini insya-Allah. Dan tidak dilupakan juga bersama-sama dengan kita pada malam ini kita bawakan juga Ustaz Haril Wazir Abdul Rahman yang juga merupakan eksekutif agama ataupun muazzin, muazzin kita panggil Bilal, Masjid Sultan Iskandar Berdana Taun. Jadi insya-Allah sepanjang forum ini berlangsung kita akan selaksanakan dengan aluan zikir dan juga sedikit nasyid insya-Allah mudah-mudahan. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan di atas kesudian untuk melabur masa bersama-sama dengan kita live FB forum Buala Bicara Cinta Gaza Polemik Tanpa Nokta pada malam ini, dan juga terima kasih kepada ahli panel kita Piu Rahman, Tuan Nadir dan juga Ustaz Haril Wazir yang bersama-sama kita pada malam ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sebelum kita mulakan forum Cinta Gaza pada malam ini, di kesempatan awal ini saya sekali lagi ingin mohon bersama para penonton sekalian, barang apalah kiranya di-sharekan ataupun tekan button share tu untuk sama-sama kita dapatkan lebih perhatian ataupun mudah-mudahan dapat memberi faedah atau manfaat kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita di luar sana itu. Jadi mudah-mudahan forum Buala Bicara pada malam ini akan dapat dicapai oleh lebih ramai. Jadi dapat kita sampaikan maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan Gaza insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sedang penonton, para hadirin sekalian, bumi Gaza berdarah kembali.
sedar tak sedar kalau kita lihat konflik ini bukan sekarang berlaku, dah lama dah. Lebih 7 dekad yang lalu. Kalau kita lihat saban hari lebih 70 tahun penduduk Palestin menderita, hak mereka dinafikan, terpenjara dalam negara sendiri akibat ditindas oleh rejim Zionis. Jadi itulah hal keadaannya masyarakat ataupun saudara kita di Gaza di sana itu. Jadi sebagai mukadimah ini saya nak tanya kepada Piur Rahmat lah. Buat bicara kita pada malam ini, mungkin Ustaz Rahmat boleh ceritakan kepada kita sedikit tentang sejarah ringkas tentang Bani Israel itu bagaimana dan juga susu galunya sebagaimana yang dirakamkan ataupun terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Silakan Piur Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwil qulubana bi nuri hidayatik kama nawwalkal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau terangkan bumi ini dengan cahaya matahari, maka Engkau terangkanlah hati kami yang gelap ini dengan cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, seperti mana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, Engkau kumpulkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya kasihi, Tuan Moderator saya, kekanda saya, Ustaz Nazam, saudara saya yang hari ini pertama kali kita bertemu, Ustaz Khalil Wazir, dan insya-Allah saudara Nadir An-Nuri, sahabat saya yang masih lagi petang di Gaza dan banyak urusan dia, subhanallah. Kalau kita tengok jadualnya tak henti-henti. Beliau back to back. Saya satu grup WhatsApp dengan Nadir An-Nuri dan saya saksikan bagaimana ada satu malam yang dia hanya tidur 2 jam. Ada satu malam yang tidur 1 jam. Ada malam yang dia tak tidur. Sebab apa? Sebab menguruskan masalah ummah, mewakili Malaysia, mewakili rakyat Malaysia di bumi Gaza. Subhanallah. Adapun saya hari ini sebenarnya bukan watak utama, tapi cubalah saya untuk menyampaikan sedikit sebanyak tentang Gaza, Palestin. Dan suka untuk saya cerita satu kisah tentang saya dengan Ayyash. Yahya Ayyash lain. Yahya Ayyash adalah seorang pejuang yang saya ada buat video pendek. Kalau nak tengok boleh cari Yahya Ayyash, tentang seorang mujahidin, seorang engineer, seorang pemuda, orang yang hebat, subhanallah. Tapi Ayyash ada seorang lelaki, wakil Hamas di Malaysia. Alhamdulillah sekarang dah balik semula ke Palestin, dan dia lah bersama dengan saudara Nadir An-Nuri, dia pergi untuk sampaikan bantuan rakyat Malaysia ke bumi Gaza. So Ayyash ni satu hari itu dia tegur salah seorang sukarelawan kami bila kami sembang, macam seolah-olah tajuk ni lah, tajuk kita apa tadi tajuk kita? Tanpa noktah tadi? Polemik tanpa noktah. Polemik tanpa noktah ni masa tu ada seorang kata, bila Gaza ni nak selesai? Masa tu Ayyash dia muka merah padam tau. Muka merah padam, dia kata, wallahi akhi, dia kata, demi Allah saudaraku, yakinlah engkau benda ni akan ada noktah. Benda ni akan ada hujungnya. Sebab masa tu kami macam seolah-olah rasa macam alah bila macam panjang sangat perjuangan ni, panjang sangat perjalanan ni. Ada biasalah kita sembang-sembang kawan-kawan kita, Allah tiap tahun macam ni. Tiap tahun tuan-tuan 28 Ramadan kebiasaannya umat Islam akan dibom, umat Islam akan disakiti oleh tentera-tentera Zionis. 28 Ramadan. Kenapa 28 Ramadan? Ada peristiwa ataupun perayaan besar orang-orang Zionis, orang-orang Israel di dalam kota Baitul Maqdis. Jadi 28 ni dia akan sakiti sebab keseronokan mereka untuk menyakiti umat Islam. Tapi tahun ni berlainan sikit. 26 tak silap saya, mereka awalkan serangan. Jadi setiap tahun kita akan berhadapan dengan benda sama. Jadi kawan kami ada salah seorang kawan tu dia macam lelah. Dia kata, Allah, kesian Allah, macam mana bila nak habis? Maka Ayyash ingatkan pada kita semua, benda ni ada noktah. Yakinlah dengan janji Allah. Bahkan ada seorang ulama pejuang ataupun kita sebut sebagai pengasas bagi Brigade Izzuddin Al-Qassam, Syekh Ahmad Yassin, dia sebut apa? 2027. Ini ramalan seorang ulama. Jadi ataupun tidak, kita serah pada Allah. 2027 konflik ini akan mula terlerai dan akan mula habis. Subhanallah. Jadi tapi sebelum kita cerita pasal konflik itu, bercerita pasal Hamas, bercerita pasal Brigade Izzuddin Al-Qassam, Ustaz Nazar kita mulakan forum kita dengan satu benda yang cukup baik, bertanya tentang siapakah Bani Israel. Maka bersama saya sini ada Mr. Whiteboard. Nak bagi tunjuk, saya tolonglah tuan-tuan. Sebab apa? Rakyat Malaysia dia kata apa? Buat apa tulis panjang-panjang? Lukis lah. Ni masih lukis tuan-tuan. Santai-santai sikit lah kan. Kita okay, Masya Allah. Boleh Ustaz? Boleh, silakan. Tak tolong. Okay. Tuan-tuan, Bani. Perkataan Bani. Okay, Bani. Bani ni dulu kita kena fahamkan. Kemudian baru Isra. Saya besarkan uluk L sebab dia adalah perkataan yang lain. Okay, Israel. Bani ni dalam bahasa Arab, Bani maksudnya apa? Anak lelaki, anak jantan ataupun susu galuh sebelah lelaki.
Ustaz Nazar dia ada anak lelaki, anak perempuan. Saya lupa berapa orang anak Ustaz Nazar. Nanti kita bagi duit raya Ustaz, insya-Allah. Jadi yang kita kata sebagai pewaris ataupun penyambung legasi, Ustaz Nazar adalah anak lelaki. Itulah begitu yang kita faham kalau nak sebut bani. Tapi tidaklah Islam itu menolak anak perempuan, tidak. Bahkan Islamlah mengangkat darjat anak wanita ataupun anak perempuan. Sebab zaman jahiliah, anak-anak wanita, anak-anak perempuan ini dibuang, dibunuh, tapi Islam mengangkat darjat wanita. Bahkan Nabi SAW, waris Nabi adalah melalui anak Nabi SAW yang perempuan bernama Fatimah Zahra. Maka cuma untuk kebanyakan kita. Dan dalam tradisi orang Arab, dulu-dulu, anak lelaki lah susu galuh bagi tradisi ataupun kita kata dia punya lineage. Lineage ni maksudnya dia punya susu galuh keturunan melalui lelaki. Maka bani adalah susu galuh daripada anak lelaki. Kita sebutlah anak lelaki terus. Memang anak lelaki, kalau perempuan, banat. Anak perempuan. Sebab tu kalau kita kata ini Mahat Tafiz bani ke banat? Sebut macam tu. Banat kan. Banat anak Mahat Tafiz perempuan. So anak lelaki. So susu galuh anak lelaki. Jadi bani. Maksudnya susu galuh bani siapa? Ini nama orang lah. Ini nama somebody lah. Sebab apa? Susu galuh siapa? Anak lelaki siapa? Maka Isra dalam kalau kita subhanallazi asra. Asra tu Isra wa Mi'raj. Isra ni adalah orang yang rajin berjalan malam. Ataupun para ulama bahas lagi bukan saja berjalan, menghidupkan malam. Maksudnya suka beribadah, suka mengingati Allah pada waktu malam. Pada waktu malam orang tidur dia bangkit. Isra ni somebody, orang yang bangun malam. Saya tak tulislah. Tulisan saya hodoh. Okey, Isra adalah seseorang individu yang bangun malam, suka bangun malam, berjalan malam, ibadah pada waktu malam. L ni Tuhan, yakni Allah. L. Sebab tu kalau kita tengok cerita Superman, sikitlah Ustaz Nazar dia tak tengok cerita Superman. Dia banyak baca Quran ya. Kalau kita tengok Superman, bila Superman laki tu, bila dia nama dia apa? Saya lupa nama laki tu, tapi bila nama kampung dia, kami KL, Rael, anak Tuhan, L tu Tuhan. L tu Tuhan. L tu Tuhan. Jadi Jibril, Israfil, Tuhan, hamba Allah, Jadi hamba Allah yang berjaga malam. Isra adalah orang yang menghidupkan malam. Tapi juga maksud Isra dalam bahasa yang kita kata terjemahan bahasa, Isra adalah hamba. Ataupun tentera. Tadi itu daripada segi tadi ni lughah, tadi daripada segi istilah. Istilah maksudnya orang yang bergerak ataupun hidupkan malam. L maksudnya Tuhan, yakni Allah. Bukan Tuhanlah, Allah. Tuhan Allah. Jadi hamba Allah, tentera Allah. Tapi bila kita faham secara konteks yang betul, hamba Tuhan ataupun tentera Tuhan, siapa yang dimaksudkan adalah Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub. Habis Ustaz macam tu Ustaz, salah ke kita kata hancur Israel? Hancur, bunuh Israel. Jangan gitu. Walaupun kita faham dah maksud Israel adalah Nabi Yaqub, tetapi kita jangan sempitkan hukum fiqh. Kalau ada orang cakap, benci Muhammad, bukan yang dimaksudkan Muhammad itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Muhammad tu batang tubuh dia. Untuk konteks sekarang, bila kita sebut Israel, kita tak merujuk bahawa Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi kita rujuk Israel ni siapa? Israelnya adalah mereka Zionis. Jadi apa pula beza Bani Israel dengan apa? Dengan Zionis. Kalau kita boleh sebut Bani Israel adalah anak-anak lelaki Nabi Yaqub, kat situlah Nabi Yusuf alaihissalam, ada Bunyamin, ada ramai ni. Kan? Anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam, ingat peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf yang dia ni dijengki ataupun dia ni dicemburui oleh adik-beradik dia yang lain. Sebab apa? Sebab disayangi oleh Nabi Yaqub. Cerdik pandai, mukanya handsome. Jadi semua kebaikan berkumpul pada dia. Apa berlaku? Adik-beradik dia bawa pergi jalan-jalan. Ingat peristiwa tu? Maka mereka pun letakkan Yusuf alaihissalam ke dalam telaga. Ke dalam telaga, maka dibiarkan mereka ambil baju Nabi Yusuf alaihissalam, diletakkan dengan darah haiwan. Ada yang kata darah kambing, ada yang kata darah khuruf. Ikutlah, tak kisah. Bawa jumpa ayahnya. Nabi Yaqub alaihissalam nangis, sedih. Sedih sebab apa? Sebab Yusuf alaihissalam berdarah badan ataupun dah mati pada sangkaan Nabi Yaqub alaihissalam. Sampai mata Nabi Yaqub tu, kita kata apa nama, buta. Agak-agaknya lah Piramli ambil peristiwa ibu mertuaku ni sebab peristiwa Nabi Yaqub, sedih sangat sampai buta mata. So pendekkan cerita, Nabi Yaqub alaihissalam, Bani Israel, anak-anak lelaki Nabi Yaqub yang tadi 12. Dan bayangkan 11 daripada 12, 11 anak-anak Nabi Yaqub jahat belaka. Jahat yang baik Yusuf alaihissalam. Jadi sebab itulah disebut sebagai Bani Israel adalah keturunan bagi
Nabi Yaqub alaihissalam. So tadi Bani Israel the whole adalah keturunan Nabi Yaqub. Habis Zionis tak Zionis? Maka kata para ulama, Zionism berbeza dengan Bani Israel. Berbeza dengan Yahudi. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Eropah, saya alhamdulillah dah sampai ke Eropah. Nak jadi cerita, saya pergi masa tu kalau tak silap saya ke ke United Kingdom. Ada masa tu satu protes sedang berlaku. Tapi masa tu bukan isu besar macam sekarang lah, penggemuban tak ada. Masa tu satu protes sedang berlaku, isu pembunuhan seorang lelaki, budak lelaki, masa tu kat Europe ataupun dekat UK, Judaism ataupun orang-orang Robbai. Kalau tahu Robbai yang mereka pakai baju kot, topi tinggi, dia punya sekben tu panjang. Sekben dia panjang, janggut panjang, itu bukan orang Islam. Tapi orang-orang daripada agama Yahudi, mereka sendiri protes tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Zionism. Zionism ni kemudian, mereka ni satu pemikiran, satu gerakan yang sangat ekstrim, bahkan dibenci oleh orang Rabbai ataupun penganut agama Yahudi yang sebenar lagi yang masih memegang kitab Taurat. So yang kita patut benci adalah Zionism, ataupun satu gagasan yang membenci, sepatutnya kita fokuskan kebencian kita pada mereka. Zionism ni satu ghazwah, satu serangan pemikiran, satu i'tikad, satu mereka punya gerakan. Ni yang patut kita benci, subhanallah. Tapi pendek cerita, kalau kita sebut Israel koyak, kita sebut Israel Jahannam, salah ke tak salah? Sebab sekarang bila kita faham bahawa ia merujuk kepada orang-orang Yahudi yang berada hari ini menyakiti umat Islam di dalam kota Baitul Maqdis. Maka pendekkan cerita, ni semua Yaqub, Yusuf, maka sampai sekarang cucu galo ataupun kita sebut anak-anak cucu cicit sampai sekarang adalah datang daripada 12 orang anak Nabi Yaqub alaihissalam. Maka izinkan saya sebut sikit tentang mereka-mereka ini. Siapa mereka saya tak hafal. Kejap ya, saya nak buka saya punya nota. Mana nota saya? Dah hilang ya? Okey. Okey, kat sini. Maka kat sini kita boleh sebut 12 orang nama-nama anak bagi Nabi Yaqub alaihissalam adalah Rubin, Sam'un, Lawi, Yahuza, Zabulun, Yasakar, Jad, Ashir, Naftali, Yusuf dan Bunyamin. Jadi inilah anak-anak Nabi Yaqub, daripada mereka inilah lahir nabi-nabi yang cukup banyak. Sehingga kan Bani Israel disebut 41 kali dalam Al-Quran. Dan 41 kali Al-Quran menceritakan tentang sifat-sifat mereka. Ada banyak sifat-sifat mereka yang sangat tercela. Antaranya sifat mereka yang paling masyhur adalah keras kepala. Sahabat-sahabat kita kena ingat, ijaz Al-Quran, disiplin Al-Quran, bila Al-Quran sebut nama somebody, maksudnya dia luar biasa. Bukan mudah untuk nama disebut dalam Al-Quran. Sebab apa? Ini kalamullah, ini kitabullah. Ini satu benda yang cukup luar biasa. Maka bila nama terpahat dalam Quran, maksudnya orang tu somebody. Contohnya Luqmanul Hakim. Kata ulama, jumhur ulama kata dia bukan seorang nabi, tapi ahli hikmah. Tapi bayangkan Luqman boleh diabadikan namanya dalam Quran. Maryam diabadikan namanya dalam Quran. Tapi kena ingat, bila nama dalam Quran, di antara jenis somebody yang luar biasa baik ataupun luar biasa jahat. Either one, salah satu. Contohnya Fir'aun. Walaupun disebut namanya dalam Quran, tapi subhanallah, menceritakan tentang keburukan. Namrud, Qarun, cerita dalam Quran. Tapi cerita-ceritanya banyak cerita yang memburukkan. Maka Bani Israel ni ceritanya disebut 41 kali. Namanya tu Bani Israel. Para ulama kata unik Bani Israel. Sebab ada nama-nama Bani Israel ni walaupun disebut dalam Quran, ada kalanya cerita tentang kebaikan mereka, tapi banyaknya cerita tentang keburukan mereka. Maka Bani Israel terkenal dengan satu sikap keras kepala. Dan pada mereka ini banyak songeh. Kalau kita tengok cerita surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pertama surah Al-Fatihah, surah kedua adalah surah dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah, menceritakan tentang banyak songehnya Bani Israel ni. Bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh mereka sembelih lembu, mereka tanya nak lembu betina, jantan, warna apa, bentuk macam mana, ekor macam mana. Jadi macam-macam. Banyak songeh. Jadi kita pun macam tu juga, jangan banyak songeh. Dan yang terakhir, Israel ataupun Bani Israel ini, mereka ni banyak membunuh nabi-nabi. Subhanallah. Banyaknya mereka bunuh nabi tak terkira. Sebab nabi-nabi banyak, sebab mereka ni suka menyakiti dan membunuh. Itu biasa. Sebab tu ada seorang general perang mereka, kalau tak silap saya, John something, dia kata apa? Membunuh Arab itu bukan dosa bagi kami. Subhanallah.
Dan balas, orang ulama balas. Memanglah mereka tidak merasa dosa membunuh orang Arab. Sebab apa? Sebab mereka membunuh para nabi. Nak kata bunuh orang, dia orang tak rasa bersalah. Sebab apa? Sebab keturunan mereka membunuh para nabi. Dan nabi-nabi terlampau banyak lahir daripada Bani Israel. Antara nabi-nabi yang famous, yang kita kenal daripada 25 rasul kita adalah Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka semua adalah keturunan Nabi, keturunan Bani Israel. Nanti saya akan cerita pula kenapa ada permusuhan yang sangat kuat di antara orang Zionis ataupun orang Israel dengan orang Arab. Why? Sejak bila tercetus rasa benci ni, insya-Allah kejap lagi. Tapi inilah fahamnya, Bani adalah anak lelaki, Israel adalah Yakub. Maka 12 anak Yakub, tadi saya sebut nama-namanya, antaranya Nabi Yusuf, Bunyamin, lahirlah puak-puak yang banyak. Mereka semua inilah Bani Israel yang lahir kemudian. Masya Allah, sampai sekarang masih wujud mereka. Wallahu a'lam, Ustaz Nasar. Alhamdulillah, terima kasih kepada Piur Hamad yang telah mengupas sedikit banyak tentang Bani Israel dan susu galungnya itu bagaimana. Jadi jelas kita tahu bahawa saja Bani Israel ini susu galungnya merujuk kepada Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi sekarang Bani Israel bila kita sebut lebih kepada Yahudi atau kita sebut sebagai Zionis lah. Gitu, Piur Hamad Bani apa ya? saya Bani Sofyan sebab Bani Sofyan, family tak jaga susu galuh sampai dekat situ je Ustaz. Saya orang Jawa jadi Bani Jawi lah saya ni. Bani Jawi. Oh Ustaz Bani Jawi lah. Subhanallah. Jadi terima kasih kepada Piaran untuk pusingan yang pertama ini. Jadi sebelum kita berpindah kepada pusingan ataupun round yang berikutnya, jadi sebagai halwa telinga, saya nak mempersilakan sahabat kita Muazzin Halil Wazir untuk mendendangkan. Okey, tuan-tuan, puan-puan, sebelum kita pergi kepada yang berikutnya, saya ingin memaklumkan sini sedikit makluman kepada tuan-tuan, puan-puan. Wakaf Andur, melalui live page pada malam ini, sedang menganjurkan kempen rayuan Selamatkan Palestin bekerjasama dengan Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan dan juga para penonton yang bermurah hati untuk menyalurkan sumbangan, bolehlah menyalurkan sumbangan melalui platform yang disediakan ada di lihat di situ. Yang pertama menerusi Masjid An-Nusrat Terdaya di akaun yang tertera, dan seterusnya yang berikutnya yang kedua boleh melalui Persatuan Cinta Gaza Malaysia, yang ini boleh direct akaun terus di akaun Maybank dengan rujukan bolehlah letakkan di situ Save Gaza seperti yang tertera itu. Okey, baiklah tuan-tuan, kita sebelum kita pergi kepada soalan yang berikutnya, saya persilakan sahabat kita saudara Halil Wazir untuk mengalunkan zikir kasidahnya. Dipersilakan saudara Halil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Nazar dan Assalamualaikum kepada Piur Rahmat. Salam pengenalan daripada saya, insya-Allah. Okey. Insya-Allah saya akan teruskan dengan selawat kita, insya-Allah. Mana yang ada dalam live ni boleh kita sama-sama berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihi al-uqadu wa tanfaridu bihi al-quradu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Wazir di atas alunan zikir ataupun selawat kamilah ataupun tafridiyah itu tadi. Jadi mudah-mudahan dengan kita sama-sama ikut selawat tadi, mudah-mudahan segala kepayahan kita, kesukaran kita, doa hajat kita mudah-mudahan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui selawat itu insya-Allah mudah-mudahan. Terima kasih kepada Ustaz Wazir ya. Jadi Piur Rahman, adakah anda bersama dengan saya? Dengar Masih lagi Ustaz, saya takkan tinggalkan Ustaz. Insya-Allah. Baiklah Piur Rahman, kita lihat apabila berlakunya serangan ke atas Gaza oleh Zionis Israel baru-baru ini, kita lihat jabatan netizen semua sekali bersatu hati, melalui media sosial, kita lihat tak pernah saya ingat seumur hidup lah, ada tagline koyak Israel. Tapi pada kali ini, serangan kali ini sangat-sangat memberi kesan kepada Israel. Maksudnya di sini apa? Maksudnya kalau kita bersatu dalam menggerakkan usaha ini mengikut kemampuan kita, kekuatan kita, maka pihak musuh akan respect. Barangkali pihak musuh akan terduduk juga, tercengang juga dalam hal ini. Kita lihat Israel apabila mendapat mesej-mesej daripada jabatan netizen bukan sahaja di Malaysia, bahkan satu dunia, saya kira memberi kesan kepada Israel sebenarnya. Jadi minta komen daripada Piur Rahmat, silakan. Okey. Baik, bismillah, alhamdulillah. Bila sebut berkaitan tentang koyak Israel, sebenarnya ialah satu benchmark yang meletakkan bahawa kita rakyat Malaysia telah melakukan tugas kita. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab benda ni sendiri di pick up. Dia mula cerita, Ustaz, saya follow pada awal. Saya follow pada awal apa yang berlaku daripada awal-awal koyak Israel ni. Ceritanya bila ada seorang Yahudi Zionis ni, dia main Twitter. Bila dia main Twitter, dia sedang buat naratif. Naratif maksudnya dia sedang nak bagi kita punya pemikiran salah. Maka dia nak cakap bahawa mereka yang diserang. Kenapa? Sebab masa tu, malam tu mereka kata di Masjid Al-Aqsa umat Islam solat lebih waktu. Jadi nak buat naratif seolah-olah mereka yang dizalimi. Tapi sebenarnya mereka yang menzalimi.
Dia bermula lebih awal berlaku di Syekh Jarrah. Tapi kejap lagi saya cerita. Saya nak cerita pasal bagus dan kebersamaan kita. Apa berlaku? Hebatnya rakyat Malaysia, mereka serang lelaki ni punya Twitter. Atau ada satu orang rakyat Malaysia, kalau tak silap saya, nama Muhaimin. Subhanallah. Muhaimin ni dia komen, dia kata apa? Koyaklah kau, dia kata. Koyaklah kau, dia kata. Maka lelaki dia kata, koyak tu you too. Dia kata, koyak tu you too. Nak kata apa, dia apa berbalah-balah WhatsApp. Sampai dia buat satu video. Dia buat satu video letak sebelah bendera Israel dan dia cakap apa? Dia cakap pasal isu koyak ni. Jadi nak kata apa, subhanallah, serangan cyber rakyat Malaysia berjaya sampai, dan subhanallah ada video-video yang viral di TikTok apabila di United States of America mereka buat satu demonstrasi tunjuk perasaan, sampai kan TikTok influencer tu pun sebut apa, koyak bila rakyat Malaysia tulis. Dan subhanallah lagi dahsyat, carian Google tentang koyak, statistik menunjukkan bukan sahaja daripada rakyat Malaysia ataupun bila kita tengok IP address. Kita punya semuanya ada IP address. IP address macam alamat lah. Alamat.my tu Malaysia. Tapi banyak daripada negara barat mereka cari apa tu koyak. Dan subhanallah, koyak tu masuk sampai dalam dictionary, Urban Dictionary. Urban Dictionary ni macam contoh satu perkataan yang sebelum ni dah jadi trending dekat luar negara, lepak. Lepak berjaya dimasukkan dalam Urban Dictionary. Perkataan seterusnya yang masuk selepas lepak adalah koyak. Subhanallah. Jadi ini nak kata bahawa kita punya, walaupun mungkin usaha sikit, gunakan data, gunakan masa sambil baring, sambil makan, kita buat serangan cyber, tapi subhanallah ia memberi kesan. Tapi saya tak nak cakap banyak sebab watak utama kita dah sampai. Dia jadi dia punya watak utama bila dah sampai dia dalam kaedah fiqh. Kaedah fiqh, bila air dah sampai, tayamum tak perlu lagi lah. Jadi saya sepatutnya tak patut cakap sebab air dah sampai. Cuma nak kata apa, sahabat-sahabat, walaupun usaha kita kecil, tapi usaha ini akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bertepatan dengan sebuah sirah, sebuah kisah yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam apabila diikat, apabila dia nak dikenakan hukuman oleh orang-orang yang membencinya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam buat apa? Peristiwa, ingatkan peristiwa Nabi Ibrahim, dia sedang mencari Rabb, sedang mencari Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan wahyu, dikenalkan dengan apa itu Islam, dikenalkan dengan apa itu Rabbul Jalil, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim buat satu akal, buat satu kaedah nak buat bangsa dia ataupun kaum dia ni berfikir. Sebab kaum-kaum dia ni semua kaum-kaum yang masih lagi menyembah berhala. Apa buat? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam satu hari tu dia pergi kat kuil, dia pecahkan semua berhala, tinggalkan berhala paling besar Lata dan Uzza. Maka dia letakkan kapak dekat atas ke salah satu berhala. Dan nak kata apa, bila orang datang tangkap dia, tahu dah ni memang Ibrahim punya kerja. Sebab Ibrahim ni pada kecil lagi dia masih protes, tak puas hati. Macam mana kita yang hari ni ada akal, ada kaki dan tangan yang sempurna, tapi kita menyembah berhala ataupun kayu yang tak boleh bagi mudarat bagi kita. Apa kata Nabi Ibrahim? Entah-entah dia orang gaduh. Macam itulah bahasa mudah dia. Maka nak dipasung, nak dibakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Kata Ibnu Kathir dalam tafsirnya, kuatnya menjulangnya api pada waktu itu, seolah-olah pada waktu itu, zaman itu, satu bangsa yang cukup besar, kalau kita faham satu parlimen besar, semua mencurahkan ataupun semua memberi kayu yang mereka ada, sehingga kan tidak ada kayu untuk waktu seketika. Maksudnya tak ada kayu ni, habis stok kayu. Sebab apa? Semua mencurahkan, membaling ataupun menggunakan segala resource yang ada untuk menghukum Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi apa berlaku? Syekh Ali As-Sabuni, seorang ulama tafsir, dia kata kalaulah dianggarkan berapa tinggi api itu dijulang, maka api itu dijulang lebih daripada 10 tingkat, berbelah tingkat. Maksudnya tinggi api. Saya pernah terlibat dengan satu kebakaran di Sungai Buloh, Ustaz. Subhanallah, rumah 2 tingkat kena bakar. Kita rasa tau bahang dia walaupun kita tak jauh. Rasa bahang. Bayangkanlah Syekh Ali As-Sabuni almarhum bagi tahu pada kita lebih pada 10 tingkat kalau kebakaran tu. Subhanallah. Tapi dalam keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam nak dibakar, ada satu haiwan ataupun satu burung ataupun satu makhluk Allah yang kecil, tapi dia tetap juga usahakan untuk mencurahkan air, seolah-olah ini kerja yang sia-sia, kerja yang tak memberi impak pada sisi haiwan yang lain ataupun pada sisi makhluk Allah yang lain. Tapi tidak, dia nak tunjuk bahawa walaupun usahanya sikit-sikit, walaupun usahanya kecil, tapi bila Allah tanya kelak apa sumbangan dia dalam mempertahankan Nabi Allah Ibrahim, maka subhanallah, inilah usahanya. Subhanallah, nak kata apa, usaha kita kecil ke besar,
Itu bukan ukurannya. Tapi bagaimana kita berpartisipasi bersama-sama bersolidariti, inilah yang Allah akan kira. Jadi sahabat-sahabat semua yang gerakkan kempen macam-macam, kita semua ni rasa terharu. Rakyat Malaysia sangat luar biasa dan masya-Allah kita sangat-sangat memerlukan sokongan daripada segi media sosial. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita mula alpa. Biasalah umat Islam, saya sendiri kadang-kadang bila dah tak jadi isu ni kita lupa, kita selesa. Dan malam ni Malaysia lawan UAE. Walaupun tak patutlah kita libatkan perkara ni, tapi jauh kat lubuk hati kita nak UAE kalah. Sebab apa? UAE lah menormalisasikan hubungan mereka ni dengan Israel. UAE lah yang geram. Kita sebut sekarang seorang Muslim tapi hatinya tidak bersama Palestin. Jadi kita harap mengajak kita malam ni, kita bangun malam 12.45 insya-Allah. Jadi ada di kita punya orang yang sepatutnya bercakap dah ada kat talian. Tafadhal. Baik, terima kasih pada Piyu Rahmat. Begitulah tadi tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian. Apabila kita bersatu, insya-Allah tidak mustahil dengan penglibatan semua daripada kita. Apa juga yang kita buat, walaupun sekecil, walaupun dengan hanya memanjatkan doa, walaupun dengan kiriman wang, ikutlah apa kemampuan kita. Mudah-mudahan yang sekecil itu akan menjadi hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, insya-Allah tuan-tuan, para penonton sekalian, kita akan bersama dengan Tuan Nadir. Jadi Tuan Nadir telah berada di talian ke? Assalamualaikum Tuan Nadir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik Tuan Nadir, Allahu Akbar. Nampak wajah ceria tu. Walaupun nampak barangkali penat barangkali. Alhamdulillah, Tuan Nadir, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih di atas kesediaan pihak Tuan Nadir melaporkan masa untuk bersama kita pada malam ini. Walaupun saya difahamkan sebentar tadi ada slot bersama dengan institusi yang lain barangkali. Jadi Tuan Nadir, sebagai mukadimah lah, sebagai seorang yang boleh katakan pejuang misi kemanusiaan, apakah faktor utama yang boleh mendorong Tuan Nadir mengambil keputusan untuk menetap di bumi Palestin dan tinggal di sana, di bumi yang bergolak dan polemik yang tidak berkesudahan? Silakan Tuan Nadir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Cik Muhammad Nazaruddin Ali, pengurus kanan Wakaf An-Nur Corp Berhad, dan terima kasih juga kepada sahabat sepanel Piyu Rahmat. Piyu Rahmat ni masya-Allah dia memang jenis kalau bagi mikrofon dia tak boleh nak berhenti bercakap. Tapi bagusnya Piyu Rahmat ni bila dia bercakap duit masuk. Itu satu kelebihan yang ada pada Piyu Rahmat. Dan alhamdulillah Piyu Rahmat kami ucapkan banyak terima kasih, banyak jasanya kepada bumi Palestin sebenarnya, bila mana dia dapat idea untuk buat video-video yang memberikan penerangan berkaitan dengan isu Palestin. Jadi kami follow di belakang. Bila kami follow di belakang, masya-Allah dia dapat sumbangan banyak. Kami pun dapat sumbangan hasil daripada idea yang apa dibuat oleh Piyu Rahmat. Jadi Piyu Rahmat disebut kalau dah ada airnya tak boleh nak tayamum. Tapi punya pandangan dia tu tak apa nak tepat. Sebab dia sebut tu berkenaan dengan angkat hadas. Kita ni bukan nak angkat hadas Piyu Rahmat. Kita nak bercerita tentang umat. Bila kita bercerita tentang umat ni, ibaratnya kalau ada orang yang dah nak menggantikan benda yang perlu dia qada, benda itu kalau dia buat pada waktu sunat, dia akan dapat, dia buat qada itu dia akan dapat sekali pahala sunat bila dia buat pada waktu yang sama. Jadi kita ni saling qada mengqada lah Piyu. Walaupun Piyu punya kata-kata boleh mendapatkan sumbangan ratusan ribu ringgit, tapi sebenarnya ada satu benda yang Piyu kalah dengan saya, iaitu saya punya air mata bila saya buat live di Instagram dengan Miss Nina, dapat 5 juta kutipan mereka. Jadi itu yang saya Piyu Rahmat nak kena lawan lagi lah. Itu sajalah mukadimah untuk bagi segar sikit. Sebab saya ni dah mengantuk dah sebenarnya walaupun jam 5 petang. Kat sini ni dah live yang ke-5 mungkin hari ni. Selain daripada sambutan bersama dengan anak-anak yatim yang kita buat sekejap tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebab apa kita terus berada di bumi Gaza ketika ini? Sebabnya tak ada orang lain nak datang ganti. Kita cakap betul-betul terang-terang. Sebab kita tengok kat sini mungkin ada beberapa calon yang boleh menggantikan kita kat sini kan. Kalau ada orang datang, saya terus balik insya-Allah ke bumi Malaysia. Keperluan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita berada di sini lebih-lebih lagi bila mana kita melihat masyarakat mula membuka mata, mula berada dalam wave gelombang ombak yang sepatutnya kita boleh tingkatkan momentum dia untuk menjadi tsunami, menjatuhkan dan menenggelamkan Zionis Israel yang sedang bermaharaja lela ketika ini sangat-sangat tinggi.
Dan sebenarnya saya rasa permulaan sejarah saya berada di bumi Palestin ini pun bukanlah untuk buat baik sangat, ataupun bukanlah dengan tujuan orang kata nak jadi jambatan kepada NGO Malaysia ke, ataupun nak menjadi cakap lah suara lah. Tadi ada orang bagi title kat saya Perdana Menteri Malaysia di bumi Gaza. Sebab semua orang nak apa-apa dia bagi tahu kat saya. Saya harapkan nanti adalah menteri-menteri lain yang datang yang boleh membantu perjuangan kita kat sini. Tuan-tuan dan puan-puan, umat Islam pada hari ini berada dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Kita ni masing-masing ada kadang-kadang bisnes online kita ada perniagaan kita. Dan bila kita bercakap tentang perniagaan kita semangat buat kerja untuk kita punya bisnes. Kadang-kadang sampai tak tidur malam pun, Masya Allah, tak ada masalah. Yang penting setiap post kita tu kita nak capai KPI, berapa sales yang kita kena buat. Kadang-kadang kita boleh bermusafir jauh daripada rumah kita. Duduk di Terengganu contohnya, boleh pergi bermusafir sampai ke Kuala Lumpur untuk ikut seminar-seminar macam mana nak meroket jualan. Kita di bumi Malaysia dengan semangat kita berbisnes, kadang-kadang kita buat projection berkenaan dengan apa yang kita nak capai dalam masa 2-3 tahun lagi, dah nak jadi jutawan, dah nak ada financial freedom dan sebagainya. Kita letakkan big why. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kejar benda yang baik, tidak ada salahnya. Tetapi pada masa yang sama kita tak boleh meninggalkan benda-benda yang juga utama. Dan saya berada di bumi Gaza ni dengan sebab itulah, bukan sebab dengan sebab kita nak berada di posisi ini, tetapi ada big why yang memaksa kita untuk terus kekal di sini. Saya duduk di bumi Sabah, saya ambil degree dalam bidang sains marin. Kita duduk di bumi Sabah sekitar 3 ataupun 4 tahun. Habis first degree dalam bidang syariah, dalam bidang sains marin. Habis di sana ada big why kenapa kita perlu sambung dalam bidang pengajian Islam. Sebabnya apa? Sebabnya kita bertemu dengan ramai mu'alaf, kita bertemu dengan orang-orang yang nak kepada Islam, kita bertemu dengan padri, kita berbicara dengan mereka, kita dapati walaupun kita sekolah sejak daripada kecil, berada di sekolah pasti, masuk sekolah-sekolah agama, tetapi akhirnya tak berjaya juga nak berdebat ataupun nak bercakap dengan orang-orang yang bawa kita berbicara tentang Islam. Jadi ada big why yang pertama untuk kita sambung pengajian dalam bidang Islam. Kita duduk di bumi Sabah ketika itu, dan seterusnya habis di bumi Sabah, saya sambung ke bumi Syria. Duduk di Syria selama 1 tahun setengah. 1 tahun setengah tak sempat nak habiskan diploma syariah dan bahasa Arab, berlaku pula perang. Dan tahun 2011 itu bila mana bermulanya Arab Spring tu, kita tengok adalah zaman kejatuhan umat sebenarnya. Zaman yang tidak membawa apa-apa kebaikan kepada umat, tetapi umat satu demi satu runtuh. Dan umat satu demi satu menjadi perlu dibantu. Dan kalau kita katakan bahawa kehidupan ini adalah roda, sekarang ini roda umat ini berada pada tahap paling dekat dengan tanah. Kita tengok apa yang sedang berlaku dengan rakan-rakan kita Uyghur di China, yang sebelum daripada ini kita tak dengar khabar mereka. Rohingya, kita tengok kawan-kawan kita di Yaman, kita tengok kawan-kawan kita di Syria, di Palestin. Umat pada ketika ini sangat-sangat memerlukan kita. Jadi kita kebetulan berada di bumi Palestin, kita boleh memberikan khidmat kepada umat yang berada dekat dengan kita. Susah untuk kita tinggalkan bumi ini. Kalaulah Palestin dapat dibebaskan esok, maka esok kita bebaskan dan kita boleh balik. Kita boleh galakkan PU Rahmat untuk mendirikan rumah tangga, tapi nak nasihat daripada jauh dia tak dengar nanti. Jadinya kita ada kat sini ni dengan keadaan kita yang membolehkan masyarakat lebih memberikan perhatian terhadap apa yang berlaku di bumi Palestin. Dalam keterpaksaan itu kita kekal untuk berada di bumi ini, insya-Allah, selagi mana jasad ini diperlukan. Itu mungkin ringkas ke tak tahu ringkas ke tak ringkas tu, tapi itulah jawapan mungkin untuk permulaan ini. Wallahu a'lam. Subhanallah. Terima kasih kepada Tuan Nadir. Jadi tuan-tuan, kita dah tahu bagaimana susah jadi payahnya Tuan Nadir berada di sana. Jadi kita anggap Tuan Nadir sebagai duta negara kita lah, berada di sana. Kita maklum tuan-tuan dan puan dalam kepayahan hidup di sana itu, insya-Allah kita harapkan mudah-mudahan ada lagi duta akan mengikuti Tuan Nadir, insya-Allah PU Rahmat nampaknya akan bersedia, insya-Allah akan datang. Insya-Allah. Jadi Tuan Nadir, sejauh mana Tuan Nadir melihat polemik tanpa nokta ini akan berterusan? Seolah-olah gencatan senjata dibuat kemudian dicabut semula dan perkara ini akan berterusan. Jadi seolah-olah ini merupakan skrip di pihak Yahudi yang mendatangkan kebimbangan di pihak warga Palestin. Silakan Tuan Nadir.
Baik, terima kasih atas soalan kedua yang ditanyakan. Disebutkan bahawa Palestin ini adalah polemik yang tidak berkesudahan. Tapi contoh yang diberikan adalah contoh yang kurang tepat sebenarnya, Cik Nazar. Bila mana kita sebutkan bahawa gencatan senjata telah pun dipecahkan. Sebab apa? Sebab sebenarnya setiap kemenangan yang berlaku di bumi Palestin ini, walaupun kita nampak mungkin kecil, sebenarnya adalah kemenangan yang membawa kesan kepada keadaan yang lebih besar di sini. Dan setiap kemenangan itu perlu diukur pada waktu dan ketikanya, barulah kita boleh nampak manfaat dan hasil daripada kemenangan tersebut. Ramai orang juga yang tanya kepada saya sebenarnya, dia kata, ni Gaza ni sebab apa yang diorang sebut, diorang menang kononnya. Padahal diorang ini baru habis perang, tiba-tiba Masjid Al-Aqsa diserang semula. Sebab apa diorang ni sebut diorang menang? Sedangkan jumlah syuhada di bumi Gaza 254 orang. Jumlah kerosakan sangat-sangat besar. Dibandingkan dengan Israel ada sekitar 12 orang sahaja yang mati. Dan jumlah kerosakan pun tidak sebesar, mungkin tidak sampai 1% daripada apa yang berlaku di bumi Gaza. Sebab apa orang kata Gaza ini menang? Maka kita sebutkan Gaza itu menang bukan dengan ukuran kalian yang melihat bahawa ia bukan sebuah kemenangan, tetapi ia adalah pada ukuran penduduk-penduduk bumi Palestin itu sendiri. Dan walaupun kalian tidak mengiktiraf kemenangan tersebut, mereka sebenarnya menyatakan bahawa kemenangan ini adalah kemenangan umat secara keseluruhan. Bukannya kemenangan Gaza sahaja, bukannya kemenangan Palestin sahaja, tetapi kemenangan umat secara keseluruhan. Dan sebab apa mereka sebutkan bahawa Gaza telah menang? Tuan-tuan dan puan-puan, Gaza telah menang bila mana para pemuda yang berjuang di dalam perang pada kali ini, mereka sedih bukan sebab mereka dapat kekal hidup, tetapi mereka sedih bila mana mereka tak dapat syahid dalam perang pada kali ini. Sebab apa kita sebut Gaza menang? Kita sebutkan Gaza menang sebab ibu-ibu yang mendukung anak-anak mereka yang masih panas dibom oleh Zionis Israel. Mereka menangis bukan sebab sedih anaknya hilang, tetapi mereka menangis sebab itu adalah anak terakhir yang mereka ada, yang boleh dihadiahkan untuk perjuangan pembebasan bumi Palestin. Kita sebutkan bahawa Gaza menang sebab dalam keadaan 70% daripada penduduk Zionis Israel terpaksa menyorok di dalam bunker-bunker, di dalam bom-bom shelter mereka dalam keadaan perang yang sedang berlangsung ketika itu. Kita melihat bagaimana tuan-tuan dan puan-puan penduduk Palestin, alhamdulillah dia tengok sebelah rumah dia kena bom, asalkan tidak ada syuhada dan asalkan kerosakan tidak besar, dia boleh keluar daripada rumahnya dan pergi beli shawarma makan bersama-sama dengan anak-anak dan keluarga. Kita sebutkan bahawa Gaza itu menang bila mana tuan-tuan dan puan-puan kita mampu menumbangkan gergasi politik antara yang paling besar dalam sejarah Zionis Israel, iaitu Benjamin Netanyahu, dan kita gantikannya dengan orang yang lain. Dia tak mampu nak tundukkan Gaza dan sebutkan kepada penduduk-penduduk Israel bahawa dia telah melakukan sesuatu yang besar di bumi Gaza dan dia adalah hero yang sepatutnya dijunjung. Jadi kalian suka ataupun tidak, sebenarnya Gaza telah pun menang. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan itu adalah kejayaan yang perlu diukur. Kita sebutkan pada waktunya dan pada ketikanya, dan alhamdulillah kemenangan itu kita nampak sebagaimana yang disebut oleh PU Rahmat yang saya sempat dengar sikit-sikit tadi, disebutkan bagaimana media antarabangsa dan geng-geng kita pun, geng-geng bawang kita di Malaysia pun telah berjaya untuk dibangkitkan daripada lena mereka. Kalau sebelum daripada ini mereka hanya memedihkan mata netizen-netizen yang membaca mungkin, tapi hari ini mereka memedihkan mata Zionis Israel yang berada di laman-laman mereka. Jadi memang Gaza telah menang. Adakah pengakhiran untuk polemik ini akan berlaku di usia kita? Kita sangat-sangat positif bahawa insya-Allah ia akan berlaku di usia kita. Dan saya nak ceritakan beberapa kisah Cik Nazar berkenaan dengan apa yang saya sebutkan ini. Dan pertama sekali kita perlu tahu bahawa Palestin ini dia berdepan dengan Israel, dia tidak boleh berdepan dalam keadaan menggunakan bulldozer. Kita tak boleh lawan dengan Israel dengan menggunakan bulldozer. Nak gunakan secara kekuatan, secara berdepan, kita memang tak boleh nak lawan. Semalam, 2 hari lepas, saya pergi ke satu pameran, Cik Nazar, pameran senjata-senjata yang digunakan oleh Zionis Israel untuk menghentam Gaza. Dia ada roket-roket yang begitu panjang, 2-3 meter, yang mana roket itu adalah roket yang dilepaskan daripada Iron Dome. Ada roket-roket yang digunakan ke atas Gaza, roket yang mempunyai sayap, yang sebenarnya roket itu digunakan untuk menghentam
bangker-bangker yang diletakkan di bawah-bawah gunung, digunakan untuk menghentam rumah-rumah penduduk di bumi Gaza. Kita tengok ada roket yang ada mata. Cik Nazar dia boleh kawal. Dia nak pergi ke kiri ke kanan ke, dia boleh bergerak mengikut joystick yang dipegang oleh mamat yang berada di bilik operasi tentera IDF. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita nak lawan dari segi kekuatan memang kita tak boleh. Kita nak sebutkan, kita nak kumpulkan negara-negara Islam, Turki, Qatar, Pakistan, Malaysia, Indonesia untuk pergi berperang dengan Israel pun sebenarnya sangat susah. Sebab apa? Sebab mereka itu ada abang-abang long yang besar yang boleh backup mereka. Dan bila masuk pertempuran secara bersemuka, maka kita akan terdedah kepada ancaman Perang Dunia Ketiga. Tetapi apa yang kita boleh buat terhadap Israel ialah kita kena gunakan drill yang menebuk lubang sedikit demi sedikit, masing-masing dengan peranannya, sampailah struktur kuat yang bernama Israel itu akan tumbang dan runtuh dengan sendirinya. Yang buat kerja-kerja NGO kemanusiaan, tebuk satu lubang untuk pastikan penduduk Palestin boleh terus kekal berada dalam bumi Palestin. Yang buat kerja-kerja advokasi, tebuk satu lubang untuk pastikan jenayah mereka boleh diheret ke ICC dan ICJ. Yang belum berkahwin, tebuk satu lubang, kahwin dengan balu-balu syahid untuk pastikan mereka ini boleh kekal sabar dengan perjuangan mereka. Contohnya untuk orang-orang yang terdekat yang berada dalam kalangan ahli panel kita misalnya. Jadi masing-masing dia ada peranan mereka masing-masing. Masing-masing kena buat kerja mereka masing-masing, barulah Israel itu akan gugur dan hancur sedikit demi sedikit. Dan kejayaan itu insya-Allah sudah berada dekat dengan kita. Apa yang diramalkan oleh Syekh Ahmad Yassin, saya rasa ramai yang dah dengar, ramai yang dah tengok video, disebutkan bahawa Israel ini akan tumbang pada tahun 2027. Sebab apa 2027? Disebutkan sebab Israel ini bermula pada tahun 1948. Diasaskan 1948. Dan dalam Islam setiap 40 tahun akan ada mujadid, akan ada peristiwa-peristiwa yang akan membawa kekuatan dan kegemilangan Islam itu untuk bangkit semula. 40 tahun selepas 1948 berlakunya kebangkitan penduduk besar-besaran di dalam bumi Palestin yang menyebabkan Hamas tertubuh ketika itu dan menyebabkan orang-orang Islam lepas daripada itu berani untuk bersemuka berdepan dengan Zionis Israel. Apa peristiwanya? Peristiwanya ialah Intifada al-Hijarah. Intifada yang pertama, iaitu yang mereka depani dengan musuh-musuh yang lengkap bersenjata ini dengan menggunakan batu-batu. Dan Syekh Ahmad Yassin disebutkan selepas 1987 itu, tahun yang seterusnya, 40 tahun yang seterusnya yang akan datang ialah pada tahun 2027. Dan saya sebenarnya bila saya duduk di bumi Gaza ini dah hampir 10 tahun, saya duduk dan saya dapati macam mustahil apa yang Syekh Ahmad Yassin ini sebut. Manalah dia kata 2027 ini akan bebas bumi Palestin dalam keadaan Palestin pada hari ini sangat-sangat terhimpit. Dalam keadaan hari ini kita nampak sebenarnya musuh-musuh sedang menanggalkan topeng mereka dan menunjukkan bahawa selama ini mereka tidur sebantal dengan Zionis Israel. Tetapi tahun lepas, tahun 2020, Allah ketuk balik hati kita dan Allah nasihatkan kita. Bila mana Allah datangkan kepada kita dengan wabak COVID-19. Kalian tuan-tuan dan puan-puan, hari ini duduk di rumah masing-masing. Tak boleh nak keluar dalam tempoh 2 minggu. Di bumi Gaza ini dah PKPP selama berapa belas tahun. Sejak daripada tahun 2006. Berada dalam kepungan, tak boleh nak rentas negeri, tak boleh nak jumpa orang lain. Jadi alhamdulillah, bukan alhamdulillah lah. Tapi kalian terasakan apa yang sebenarnya dirasai oleh penduduk Gaza ketika ini untuk kita sama-sama bersolidariti. Yang kita nak sebutnya, tahun 2020 itu datang je satu wabak yang menyebabkan negara-negara terpaksa menutup sempadan-sempadannya. Tidak boleh berjalan proses ekonomi, tidak boleh berjalan proses permusafiran. Kita tengok bagaimana ekonomi beberapa negara yang besar turut terjejas. Israel itu sendiri terjejas ekonominya. Jadi subhanallah, kita teringat kisah yang berlaku pada zaman dulu kala bersama-sama dengan Raja Namrud yang cukup berkuasa ketika itu, yang cukup ego ketika itu, dikalahkan oleh seekor nyamuk. Subhanallah, kalau Allah nak kalahkan Israel tanpa perlu ada piu rahmat dalam saf barisan pembebasan paling harapan pun, Allah boleh hantar COVID-19 cukup untuk menjatuhkan dan menggugurkan mereka. Dan satu lagi tabsyirah, berita gembira yang mungkin saya sampaikan kepada kalian dalam pertemuan kita pada hari ini, ialah sebuah mimpi yang dilihat oleh seorang ulama di dalam bumi Gaza ketika mana awal bumi Palestin itu ataupun Masjid Al-Aqsa itu diceroboh pada awal bulan Ramadan. Ulama ini dia bermimpi, dan apa mimpinya? Dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa dengan Rasulullah
Dan kita tahu orang ni bila mana dia berjumpa dengan Rasulullah, ia tidak datang dalam keadaan bisikan syaitan ataupun dalam jelmaan syaitan, sebab tidak ada orang yang boleh menjelmai rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berjumpa dengan Rasulullah dan dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku boleh memberikan khidmat kepada engkau?" Maka dijawab oleh Rasulullah, dia kata, "Aku rasa dahagalah, tolong dapatkan untuk aku segelas air untuk aku minum." Maka ulama itu dia pergi dapatkan segelas air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, dan dia bawa balik air tersebut berjumpa dengan Rasulullah. Bila mana dia nak bawa jumpa dengan Rasulullah, dia lihat ada sekumpulan pemuda yang sangat besar yang sedang berkumpul, berjalan di belakangnya dan nak pergi berjumpa dengan Rasulullah. Maka dia pun pergi semula kepada Rasulullah, dia bagi air tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah tengok wajah ulama tersebut, dia tanya kepada ulama tersebut, "Apakah yang sedang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang sedang berada di belakang engkau itu? Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Sebab apa mereka datang ramai-ramai ini? Mereka nak ke mana?" Maka ulama itu menjawab dan sebutkan kepada Rasulullah bahawa mereka ini datang untuk berjumpa denganmu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah dipandang semula ke arah ulama tersebut dan disebutkan kepada ulama itu, "Sampaikan khabar kepada para pemuda yang sedang berkumpul bahawa jangan datang untuk menemui aku, tapi pergilah, bergeraklah ke Masjid Al-Aqsa, kerana aku juga sedang membuat persiapan untuk bergerak ke sana." Subhanallah. Kita selalu sebut kita selalu sebut apa, Piur Rahmat? Kita selalu sebut, hari ini Piur Rahmat lah, sebab Piur Rahmat ada depan mata, lama dah tak jumpa, kena gurau-gurau sekali-sekala. Piur Rahmat, kita selalu sebut Jaishu Muhammad Saufa Ya'ud, kan? Kita selalu sebut bahawa satu hari nanti, insya-Allah, dalam masa yang terdekat, Jaishu Muhammad Saufa Ya'ud, iaitu tentera Muhammad akan kembali. Zaman kita ini bukan lagi zaman Jaishu Muhammad Saufa Ya'ud, zaman kita adalah zaman Jaishu Muhammad Qada'ad, tentera Muhammad sudah pun kembali. Maka kita kena berusaha untuk pastikan kita berada bersama-sama dengan Jaish Muhammad untuk membebaskan kota Al-Aqsa dari usia dan di generasi kita masih hidup ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Nadir di atas penjelasan situasi terkini apa yang berlaku sebenarnya di bumi Gaza pada ketika ini. Jadi saya nak tanya satu soalan lagi, Tuan Nadir. Bagaimana keadaan di satu penempatan yang dipanggil Sheikh Al-Jarrah tu? Baik, peristiwa yang berlaku di Sheikh Al-Jarrah ini sebenarnya bukan satu peristiwa yang terasing. Cumanya bila mana kempen digerakkan, kempen Save Al-Jarrah, Sheikh Al-Jarrah dan sebagainya, maka dunia mula beri perhatian terhadap apa yang berlaku di sana. Sebenarnya apa yang berlaku di sana adalah turutan peristiwa yang tidak asing, yang berlaku sejak daripada tahun 1948 sehinggalah kepada hari ini, dalam usia Zionis Israel untuk laksanakan dua benda di bumi Palestin yang telah dijajah. Yang pertama sekali, mereka nak laksanakan penguasaan ke atas geografi bumi Palestin dengan cara mereka beli tanah, dengan cara mereka bangunkan kawasan-kawasan penempatan haram, dengan cara mereka menggalakkan pertanian dan sebagainya. Dan yang kedua ialah mereka cuba untuk menguasai bumi Palestin ini sejak daripada dulu dengan menguasai demografi. Demografi ini maksudnya dia bawa masuk seramai mungkin orang Yahudi yang datang daripada luar untuk duduk dalam bumi Palestin. Dan kita perlu tahu undang-undang di bumi Israel ini, mana-mana orang Yahudi yang datang daripada mana-mana negara, sebaik sahaja dia landing di airport Tel Aviv itu, dia boleh dapat automatik kewarganegaraan Israel. Sedangkan di peringkat orang Palestin, mereka tidak ada right of return. Walaupun asal mereka dihalau keluar daripada kampung-kampung di bumi Palestin, mereka ini tidak dibenarkan untuk kembali ke kampung-kampung halaman mereka, malah tidak dibenarkan pun untuk masuk ke dalam bumi Palestin. Maka apa yang sedang berlaku di Sheikh Al-Jarrah ialah apa yang berlaku sejak daripada sebelum 1948 lagi sebenarnya, usaha untuk mengusir penduduk-penduduk keluar daripada kawasan tersebut. Dirampas rumah-rumah mereka, dikeluarkan notis daripada mahkamah yang mengatakan bahawa mereka tinggal di situ tanpa dokumen, walaupun asalnya mereka diberikan tanah tersebut oleh UN dan Jordan pada tahun 1948, bila mana mereka lari daripada rumah mereka yang asal dan mereka berpindah ke situ. Tapi mahkamah keluarkan notis bahawa mereka ini tinggal secara tidak sah, perlu keluar meninggalkan rumah mereka dan rumah mereka ini digantikan dengan penduduk-penduduk penempatan haram. Dan sehingga kini pengusiran itu masih lagi berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, selalu kita baca tentang Nakbah 1948,
Dan selalu kita sebutkan bahawa tahun 1948, sebab apa tak ada orang Arab yang masuk campur untuk membantu orang-orang Palestin? Sebab apa tak ada orang yang boleh halang daripada berlakunya Nakbah sampaikan 800,000 orang dihalau keluar daripada tanah asal mereka. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan sedang berlaku sekali lagi Nakbah yang kecil di Sheikhul Jarrah. Kalau kita tidak bertindak dan tidak buat sesuatu, maka generasi yang akan datang, dia akan tengok balik sejarah dan dia akan tengok bahawa ketika itu kitalah yang ada, kitalah yang hidup, kitalah yang tidak membuat apa-apa untuk memastikan penduduk-penduduk itu tidak dapat kekal di dalam rumah-rumah mereka. Baik, terima kasih di atas penjelasan sebentar tadi Tuan Nadir ya. Jadi Tuan Nadir, saya meminjam kata-kata Syahid Dr. Muhammad Mursi ya. Dia sebut apa? Antum ma'ana wa nahnu ma'akum. Kamu Palestin bersama dengan kami dan juga kami rakyat Malaysia sentiasa bersama dengan kamu, Tuan Nadir, dan juga seluruh rakyat Palestin, insya-Allah. Insya-Allah Tuan Nadir dan juga seluruh warga Palestin, kami di Malaysia dan juga semua yang ada di sini mendoakan kesejahteraan kepada Tuan Nadir, juga ahli keluarga, juga seluruh penduduk Palestin. Mudah-mudahan satu hari nanti pasti Islam akan tertegak di bumi Palestin. Itulah janji Allah SWT dan juga sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah masanya akan tiba, insya-Allah. Jadi Piur Rahmat, ya, walaupun masa telah pun kita telah pada penghujung, jadi sebagai yang terakhir kata-kata dari Piur Rahmat, saya silakan Piur Rahmat. Yang terakhir tak dapat tidak saya nak ambil hadis Nabi SAW, masalul mu'minin. Nabi kata apa? Hubungan di antara mukmin dengan mukmin. Mukmin ni apa? Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan baginda Nabi SAW. Maka bila kita berkata kita beriman dengan baginda Nabi SAW, maka tak dapat tidak Nabi tahu benda ghaib. Cerdik mana pun manusia tu dia takkan tahu benda yang di hadapan, takkan tahu benda yang ghaib. Maksud Nabi tahu benda ghaib ni apa yang Allah benarkan, dan apa yang Allah benarkan yang Nabi tahu benda ghaib adalah kemenangan umat Islam dalam Baitul Maqdis. Maka hari ini Nabi kata apa? Mukmin dengan mukmin. Kita dengan orang mukmin, maksud orang yang mana-mana, tanpa kira kulit, tanpa kira bagaimana wajah kita, kita semua ada kalimah tauhid la ilaha illallah. Kita kena ada satu sikap yang Nabi kata kita dengan mukmin macam satu tubuh. Jika ada salah satu pada tubuh kita ni sakit, ada rasa bahawa kita punya tubuh, anggota kita, gigi kita sakit, tangan kita sakit, maka satu tubuh akan merasai kesakitan. Subhanallah, baru-baru ni saya rasa sakit gigi. Subhanallah, walaupun sakit gigi, tapi rasa nak demam, kita rasa bahawa ia akan efek seluruh badan kita. Maka seperti mana Syekh Nadir An-Nuri sebut tadi, bahawa mereka dah lama dah PKPP, sejak 2016, bahkan sebelum ni lagi. Maka marilah kita hari ini ada rasa kebersamaan dengan mereka. Macam mana? Saya boleh sebut sekecil-kecil benda sehingga sebesar benda, fikirlah dalam kerangka kita. Cuma, kalau kita nak lahirkan pembebasan, nak lahirkan pembebas, mana tahu anak-anak kita, ajarkan sejarah pada mereka. Ajar daripada kecil sejarah tentang Palestin. Selain daripada kita ajar sejarah tanah Melayu kita, kita ajar juga Palestin pada kecil. Sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih, dalam bilik mereka tu ada peta-peta. Dah ada peta kota Konstantinopel. Mengapa kita tak ajar anak kita berkaitan peta yang sebenar, peta Gaza? Kenapa dibeza, dipecahkan Gaza dengan Baitul Maqdis? Semua benda ni tugas untuk tuan-tuan perempuan di rumah masing-masing untuk jalankan tugas sebagai ibu bapa yang baik. InsyaAllah, moga-moga lahir daripada rahim kita mujadid-mujadid mereka-mereka yang akan bersama dengan perjuangan ini. Wallahu'alam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Piur Rahmat. Jadi sebagai akhirnya, sebagai penutup, saya persilakanlah Tuan Nadir An-Nuri, satu-satunya warga Malaysia yang kita sayangi yang berada di sana, untuk menyampaikan, menyatakan harapan dan juga pesanan kepada kita yang berada di bumi Malaysia ini. Silakan Tuan Nadir. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cik Nazar. Mungkin saya nak kongsikan satu peristiwa yang berlaku dalam perang baru-baru ini, perang yang lepas, di mana saya sampai ke sebuah lokasi yang namanya Syariq Al-Wahdah, Jalan Wahdah, tempat berlakunya pembunuhan paling besar di situ, yang mengakibatkan kematian sekitar 43 orang. 43 orang syahid dalam masa beberapa jam sahaja, yang dibunuh oleh Zionis Israel melalui beberapa serangan udaranya. Jadi apa yang berlaku ketika itu, saya sampai ke sana dan kita dapati pasukan bomba dan penyelamat sedang sibuk menyelamatkan mereka yang masih lagi berada di bawah runtuhan dan timbunan bangunan. Maka kita tanya kepada kawan-kawan apa khabarnya, apa yang sedang mereka lakukan.
dan mereka sebutkan bahawa baru sekejap tadi ataupun sejam dua yang lepas ada seorang gadis yang terperangkap di bawah bangunan tersebut. Dia telah menghantar SMS. Dia hantar mesej kepada kawan-kawannya dan dia sebutkan kepada kawannya supaya datang menyelamatkan dia. Dia masih lagi berada di bawah timbunan bangunan tersebut dan dia perlu diselamatkan. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, pemuda-pemuda ini melepaskan bomba dan penyelamat cuba untuk menyelamatkan keluarga tersebut. Dan sebenarnya keadaan di bumi Gaza ini sangat-sangat menyedihkan. Bukan sahaja daripada segi senjatanya, tetapi dari segi peralatannya juga. Kita duduk dengan Kementerian Luar selepas daripada perang, mereka sebutkan pasukan bomba dan penyelamat Encik Nazar di bumi Gaza ada sebahagiannya sampai ke tahap cangkul pun tidak ada. Pasukan bomba dan penyelamat tak ada cangkul untuk selamatkan orang yang berada di bawah runtuhan. Jadi mereka cari dana yang kita tak mampu nak bantu mungkin sebab jumlahnya cukup besar. Mereka cari dana 80 juta untuk dapatkan bahan-bahan peralatan yang boleh menyelamatkan nyawa bila mana berlaku perang yang akan datang. Antaranya pam oksigen yang kalau ada orang terhimpit di bawah masih boleh bernafas dan sebagainya, dan beberapa alat-alat jentera besar yang boleh digunakan untuk menyelamat. Jadi keadaan sangat-sangat menyedihkan. Cubaan bomba dan penyelamat akhirnya membuahkan hasil, tetapi tidak membuahkan hasil untuk selamatkan mereka ini, keluarga ini, tetapi buahkan hasil untuk keluarkan jenazah-jenazah mereka daripada bawah timbunan. Dikeluarkan beberapa jam selepas daripada itu, sekitar 5 orang syuhada yang baru yang dikeluarkan daripada bawah timbunan tersebut, dan salah seorang daripada mereka ialah seorang wanita yang kita sebut tadi cuba hantar SMS kepada kawannya dan dia mati dalam keadaan tidak boleh bernafas dan di tangannya masih dipegang telefon yang digunakan untuk menghantar SMS kepada kawan-kawannya tadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, sebenarnya di bumi Gaza ini keadaan walaupun kita nampak mereka hebat, mereka kuat, mereka bersemangat, tetapi hakikatnya mereka ini sedang merasai kesan daripada peperangan. Budak-budak sedang balik ke rumah mereka masing-masing, diceritakan dan dia tengok bila mana dia nak pergi ke kedai sebelum daripada ini dia boleh minta RM1, RM2 daripada ayahnya, tetapi sekarang ini dia hanya boleh memandang sayu ke arah wajah ayahnya yang gambar ayahnya yang digantung di dinding-dinding, tetapi dia tidak ada lagi tempat untuk bersandar dan tempat untuk berbanja. Begitu juga kita tengok dalam perarakan kemenangan yang baru lepas yang kita tengok masing-masing turun ke jalan raya bertakbir dan sebagainya. Saya turun bersama-sama dengan para pemuda ini dan sedihnya bila mana kita tengok wanita-wanita yang sedang bertakbir ini, di tangan-tangan mereka ada poster-poster gambar anak-anak mereka yang telah mensyahid, yang tidak lagi boleh memberikan khidmat kepada mereka. Begitu juga para pemuda yang duduk dalam kereta, mereka duduk dalam kereta mereka yang dipandu dan dibawa ke balik semula ke kawasan-kawasan sempadan, dan kereta mereka penuh dengan tilam, penuh dengan pakaian, penuh dengan barangan dapur, dan mereka ini bila mana mereka sampai ke rumah mereka, mereka akan dapati bahawa rumah mereka tidak lagi wujud, rumah mereka telah dimusnahkan. Sebenarnya ini keadaan yang sedang berlaku di bumi Gaza, dan ketika inilah mereka sedang memandang di sekeliling mereka. Mereka mencari semula umat yang sama-sama bersorak dengan mereka bila mana mereka menang ketika itu. Mereka cari umat yang sentiasa ada bersama dengan mereka ketika mana darah sedang menyembah bumi Gaza. Mereka cari dan tanya, adakah umat masih lagi ada bersama-sama dengan aku ketika aku masih dan sangat memerlukan mereka ketika ini. Tuan-tuan dan puan-puan, telefon kita masing-masing sedang berdering. Mesej-mesej ini, pesanan-pesanan ini telah dihantarkan oleh penduduk Palestin kepada kita. Terpulanglah sama ada kita nak menjawab panggilan tersebut dengan bantuan sumbangan kita, dengan bantuan doa kita, dengan kesedaran yang berterusan, dengan kempen boykot dan sebagainya, ataupun kita akan membiarkan telefon kita terus berdering dan kita membiarkan mereka berseorangan sampailah mereka terkorban dalam perjuangan pembebasan Palestin. Palestin milik umat, Palestin milik kita semua. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Nadir An-Nuri di atas perkongsian sebenarnya tadi. Saya mendengar pun amat menyayat hati sebenarnya peristiwa ataupun yang tragedi yang berlaku di Palestin pada ketika ini. Ya, walaupun mereka menang,
Tapi tuan-tuan, para penonton sekalian, bantuan-bantuan daripada kita lah yang sangat mereka harapkan. Kita di sini walaupun kita berada dalam keadaan PKP, terkurung dalam rumah, kita paling tak ada tempat untuk berlindung. Kita masih ada lagi pasangan kita. Kita masih lagi ada anak-anak kita. Kita masih ada lagi kalau pergi dapur ada makanan. Tapi bayangkanlah sahabat-sahabat kita di sana tu, hanya berbumukan langit, berlantaikan tanah semata-mata. Saya difahamkan lebih 1,400 buah rumah yang telah hampir hancur musnah. Anak-anak kehilangan ibunya, ibu kehilangan anaknya, ayah telah pergi syahid. Jadi itulah sebenarnya tuan-tuan, pengorbanan menegakkan bumi Palestin yang tercinta itu demi kita umat Islam. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, saya menyeru, saya merayu kepada tuan-tuan, para penonton sekalian, barang apalah kiranya kita menghulurkan sumbangan yang kita ada ini untuk tujuan kita membantu rakyat-rakyat saudara kita di Palestin di sana. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan yang saya percaya sangat bermurah hati rakyat Malaysia ini sebenarnya, bolehlah menjalurkan sumbangan tuan-tuan itu kepada platform yang pertama, boleh direct terus kepada Persatuan Cinta Gaza Malaysia di akaun seperti yang tertera di bawah itu, di akaun Maybank, dan boleh letakkan rujukan Save Gaza, dan juga boleh membuat sumbangan melalui Masjid An-Nur Kota Raya di nombor akaun di Bank Rakyat, dan boleh diletakkan situ rujukan Save Gaza. InsyaAllah sumbangan tuan-tuan, puan-puan sedikit sebanyak akan dapat disalurkan kepada Persatuan Cinta Gaza ini. Dan saya percaya Tuan Rudi Sani itu akan memastikan sumbangan kita ini akan disalurkan untuk tujuan dan juga kepentingan sahabat-sahabat kita di bumi Palestin di sana itu. Jadi tuan-tuan, para penonton sekalian, sebenarnya kita telah pun berada di penghujung rancangan kita pada malam ini, walaupun saya difahamkan diminta untuk dipanjangkan sedikit. Jadi Tuan Nadir, Tuan Nadir boleh sambung sikit Tuan Nadir? Boleh. Selagi bernyawa. Okey, Tuan Nadir, boleh ceritakan sedikit. Sekarang polemik berkaitan dengan sumbangan ini, sampai tak sampai. Tapi saya percaya ini untuk membeli keyakinan masyarakat Malaysia untuk terus menyumbang. Komen Tuan Nadir. Baik. Saya tengok bersama-sama dengan kita dalam Zoom hari ini, walaupun mungkin tak muncul di skrin, ada saudara yang namanya Khalil Al-Wazir. Masya Allah. Saya tak pasti Khalil Al-Wazir ayahnya dapat nama daripada mana, tapi Khalil Al-Wazir ini adalah salah seorang pejuang Palestin yang sangat terkenal. Dan banyak tempat di bumi Palestin ini, di bumi Gaza ini dinamakan dengan nama Khalil Al-Wazir. Jadi kalau Khalil Al-Wazir tak tahu sejarah daripada datang nama ayahnya, ada mana ayahnya bagi nama, nanti kena cari balik, kena balik sejarah Palestin. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, ramai orang tanya berkenaan dengan sumbangan, khususnya bila mana sumbangan naik dengan banyak ketika ini, bila mana sumbangan datang dengan laju kepada NGO yang menjalankan kerja-kerja kemanusiaan. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali kita nak sebutkan bahawa walaupun kita rasa sumbangan yang sampai itu begitu banyak, tetapi sebenarnya ia tidak boleh pun untuk menampung keperluan yang ada di bumi Palestin. Dan kita sebutkan tadi ada sekitar 13,000 rumah yang perlu dibaik pulih, yang setiap rumah perlukan kos sekitar $2,500. Dan ada sekitar 2,000 rumah yang musnah keseluruhan, perlukan bantuan kecemasan kewangan $5,000 untuk mereka beli peralatan, perabot rumah, pakaian, dan mereka dapatkan rumah-rumah yang boleh disewa secara sementara. Begitu juga anak-anak yatim yang perlukan kafalah seramai 206 orang. Begitu juga keluarga-keluarga syuhada yang perlukan insentif untuk bagi mereka terus bersemangat membantu bumi Palestin, ada seramai 252 orang. Jadi kami ini di Persatuan Cinta Gaza Malaysia bersama-sama dengan kawan-kawan gabungan kita di Aid for Palestine, bersama-sama dengan My Aqsa Defenders, sebenarnya bantuan kita untuk kali pertama ini, untuk fasa pertama ini, jumlahnya sekitar $2 juta kita nak sampaikan. Tetapi walaupun kita sebut $2 juta, tetapi sebenarnya ia hanya dapat menguruskan ataupun menyelesaikan bilangan yang sangat kecil daripada keperluan penduduk-penduduk di bumi Palestin ketika ini. Tapi insya-Allah kita harapkan bahawa sumbangan ini akan berterusan dan kita boleh terus membantu penduduk-penduduk yang memerlukan. Jangan takut, jangan bimbang, sumbangan kalian akan sampai ke dalam bumi Palestin. Dan ada salah faham yang perlu saya perlu betulkan di sini,
iaitu orang selalu anggap Ustaz Nazar, Cik Nazar, bahawa kita ini dekat dalam bumi Gaza tidak ada pakaian, tidak ada baju, tidak ada makanan, tidak ada benda-benda yang diperlukan oleh penduduk. Sedangkan hakikatnya semua keperluan penduduk bumi Gaza ini ada dan boleh didapati di dalam bumi Gaza itu sendiri. Melainkan mesin-mesin yang high-tech. Contohnya ventilator yang kita bantu tahun lepas bersama-sama dengan PU Rahmat untuk dapatkan masa berlaku COVID, 10 buah ventilator dengan nilai $250,000. Itu memang terpaksa didapati daripada luar. Tetapi setakat kita nak bantu dengan ubat-ubatan, dengan keperluan pek makanan yang mereka perlukan, semua itu boleh didapati daripada dalam Gaza itu sendiri. Sebab apa? Sebabnya sumbangan itu, stok-stok barangan itu tidak disekat oleh Zionis Israel. Dibenarkan untuk masuk ke dalam bumi Gaza. Sebab apa dibenarkan masuk? Sebabnya yang pertama sekali, Gaza ini adalah pasaran untuk orang-orang Israel. Pasaran untuk negara Arab Israel. Pasaran market yang baik untuk mereka menghantar barangan mereka, khususnya barangan-barangan yang kurang berkualiti. Sebab itulah kami di bumi Gaza ni nak tak nak sayur daripada Israel, buah-buahan daripada Israel, walaupun kurang berkualiti nak dibandingkan dengan apa yang mereka gunakan, tetapi itu saja pilihan yang ada yang kami boleh gunakan. Yang kedua, mereka juga mengambil cukai yang tinggi ke atas barangan yang dibenarkan untuk masuk ke dalam bumi Gaza. Jadi nak tak nak terpaksa juga kita terima barangan mereka bila tidak ada pilihan yang lain, dan itu menyebabkan mereka dapat memperkuatkan ekonomi mereka. Dan yang ketiga dan yang lebih utama ialah mereka tak halang sebenarnya makanan untuk masuk ke dalam bumi Gaza. Sebabnya apa? Mereka tidak mahu berlaku isu dan krisis kemanusiaan yang besar. Mereka tak nak sibuk dengan bagaimana nak lawan reputasi mereka di media antarabangsa. Contohnya, bila mana ada anak-anak yang mati kebururan seperti yang berlaku di Somalia, yang berlaku di Yaman. Begitu juga mereka tidak mahu berlakunya krisis-krisis ketiadaan bahan binaan ataupun pakaian, ataupun walaupun elektrik ada selama 8 jam sehari, dia taklah potong terus sampai tak ada elektrik berminggu-minggu, contohnya dalam bumi Gaza. Jadi sebenarnya saya terbaca satu artikel, Ustaz Nazar, nak tengok power tak power Zionis Israel ini, bagaimana mereka merancang permusuhan mereka ke atas orang-orang Islam. Mereka merancang tu sampai ke tahap bila mana mereka mula-mula nak impose siege dan blockade ke atas Gaza itu, apa yang mereka buat ialah mereka kaji setiap orang yang ada di bumi Gaza, berapa orang penduduk yang ada, berapa orang daripada mereka ialah kanak-kanak, berapa orang daripada mereka ialah pemuda, berapa orang wanita, dan dia buat average setiap orang ini berapa jumlah kalori yang mereka perlukan setiap hari. Dan jumlah makanan yang dibenarkan untuk masuk ke dalam Gaza itu berdasarkan jumlah kalori yang diperlukan oleh orang-orang Palestin, oleh orang-orang Gaza. Mereka tak benarkan masuk lebih daripada bahan makanan yang diperlukan. Jadi makanan tu memang ada, tetapi apa yang mereka tak benarkan, apa yang tidak ada dalam bumi Gaza ini ialah kuasa untuk membeli. Apa yang tidak ada di dalam Gaza ini ialah gaji-gaji untuk penduduk-penduduk yang bekerja dengan kerajaan. Apa yang tidak ada ialah peluang untuk mereka bekerja, peluang untuk membangunkan ekonomi dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita sebenarnya tak perlukan orang datang daripada jauh bawa beras sebagaimana yang dibuat oleh sebuah negara jiran kita. Ada kumpul beras dan dihantar ke bumi Gaza. Sampai ke Gaza selepas 6 bulan dalam keadaan sudah berkulat dan pecah-pecah. Tak boleh lagi dimakan, terpaksa dibagi dan dijual kepada ladang-ladang haiwan untuk dimakan oleh ternakan. Jadi sebenarnya kita tak perlukan semua itu. Yang kita perlu hanyalah sumbangan duit tuan-tuan dan puan-puan. Kita masukkan ke dalam bumi Gaza melalui bank-bank. Di Gaza ni pun ada bank. Ramai yang terkejut. Rupanya kat Gaza ada bank. Ada bank dekat bumi Gaza ini. Kita boleh buat pindahan secara online. Masuk ke dalam akaun NGO yang kita kerjasama dengan mereka. Ataupun syarikat-syarikat yang dapat tender untuk sediakan makanan dan sebagainya. Maka mereka ini kita hantarkan duit saja. Dan kita pada masa yang sama bila mana kita membeli daripada dalam Gaza itu sendiri, sebenarnya kita membangunkan ekonomi mereka dengan cara kita menggerakkan kilang-kilang, kita menggerakkan pekerja-pekerja yang boleh pergi ke tempat kerja mereka dan seterusnya. Maka alhamdulillah, sampaikan sumbangan kalian dengan bentuk kewangan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan susah-susah nak hantar pakaian terpakai dan apa semua, memang tak sampailah ke bumi Gaza. Tak payah pun beli barang daripada Mesir pun. Sampai sekarang yang beli di Mesir tak sampai lagi masuk ke dalam bumi Gaza. Hantarkan kepada kita dan berikan kepercayaan. InsyaAllah kita akan usahakan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Tuan Nadir. Sebelum kita
tamatkan forum kita pada malam ini. Saya nak tanya, Abid Liu dah sampai Gaza ke? Abid Liu? Dia pusing-pusing kena tanya juga soalan tu. Ustaz Abid Liu mungkin ada kesilapan bila mana dia cuba untuk masuk ke dalam bumi Gaza tanpa ikut prosedur yang betul. Jadi yang maklumat terakhir yang kita dapat, dia masih lagi berada di Kairo ketika ini. Dia dah hantar barangan yang dah dibeli di bumi Kairo itu, di bumi Mesir untuk masuk ke dalam bumi Gaza. Tetapi barangnya pun belum sampai, dia pun tak dapat lagi masuk sehingga ke hari ini. Tetapi dalam masa terdekat ini ada sebenarnya rombongan yang akan cuba masuk ke dalam bumi Gaza mengikut prosedur yang betul. Kalau ada rezeki, Ustaz Abid Liu akan masuk bersama-sama dengan mereka. Kalau tak ada rezeki, NGO lain yang telah berusaha dengan cara yang betul sejak berbulan-bulan lamanya ini, ya Allah akan beri peluang untuk masuk, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Nadir, terima kasih kepada Piu Rahman di atas pencerahan sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, para penonton sekalian, apa yang diharapkan sekarang oleh masyarakat saudara kita di Palestin ialah sumber kewangan. Jadi hantar sajalah kewangan. Jadi insya-Allah kita memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuan Nadir menerusi Persatuan Cinta Gaza Malaysia ini untuk menyalurkan, memastikan duit itu dapat diakhirkan, dipastikan pembangunan dapat dibangunkan, jadi digunakan bagi tujuan kemaslahatan saudara kita di sana itu. Jadi Tuan Nadir, Piu Rahmat, sekali lagi terima kasih, juga para penonton terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama dalam live FB Wakaf An-Nur hingga ke akhirnya. Jadi di kesempatan ini saya bagi pihak pengajar Wakaf An-Nur Kabupaten Merak sekali lagi ingin menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian untuk terus menyumbang ke akaun yang tertera di bawah ni, atau boleh saja menerusi Masjid An-Nur Kota Raya di nombor akaun yang tertera itu, atau juga boleh terus ke pautan Persatuan Cinta Gaza Malaysia di akaun yang tertera dan juga nyatakan di situ rujukan Save Gaza. InsyaAllah. Sama-samalah kita menyumbang, tidak kira sikit ataupun banyak lagi bagus. Mudah-mudahan sumbangan kita yang sikit itu akan beri manfaat kepada saudara-saudara kita di sana itu. Jadi kita tutup forum kita pada malam ini dengan saya minta sahabat saya Wadil Hazir ataupun Halil Wazir ya, untuk membacakan doa penutup. Silakan. Ada Tuan Wazir? Ada. Okey, silakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك خير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار والملحق اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور الغراء والطولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته السالمين اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وخصوصا في بلاد فلسطين وخصوصا في بلاد فلسطين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya minnakum taqabbal karim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Halil Wazir di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, dengan berakhirnya bacaan doa itu tadi, maka berakhir sudah forum Cinta Gaza Polemik Tanpa Nokta pada malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat bagi menjayakan program pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan, kerahmatan buat kita semua sekali, dan kita mohon juga kepada Allah SWT agar Allah SWT gunakan kebaikan, perlindungan, keselamatan khususnya kepada Tuan Nadir dan keluarganya, juga sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Palestin. Mudah-mudahan Allah SWT gunakan perlindungan buat mereka semua dan digunakan ketabahan dalam menebani cabaran yang getir ini. InsyaAllah Islam akan bangkit kembali di Palestin, insyaAllah. Sekian, saya tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sehingga berjumpa lagi lain masa, waktu dan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.